إياك نعبد غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد. قال المصنف rahimahullah ta'ala, dikatakan seseorang yang alim dengan apa engkau dapatkan ilmu. Ulama bertanya, dengan apa dapat ilmu? Katanya dengan bapa yang kaya. Kerana bahawasanya bapa yang kaya itu adalah ia membuat baik dengan dia akan ahli ilmu. Dia orang kaya, keluarga kaya, ataupun mudah nak faham, antara jalan terbukanya ilmu ini iaitu jalan bersedekah. Buat baik dengan harta. Itu yang Nabi pesan, jangan bakhil. Di antara penuntut ilmu, jangan bakhil, rajin bersedekah, walaupun sikit. Walaupun makanan yang ada pada kamu tu sikit, bagi kawan. Kerana salah satu jalan terbukanya pintu ilmu itu dengan berbuat baik atas jalan harta. Dan ahli kelebihannya dan ahli ilmu. Kerana bahawasanya membuat baik itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Buat baik jadi bertambah ilmu. Ya, tak ada harta, tapi berbuatlah amal soleh untuk kita dibukakan pintu ilmu. Jadi makin kita buat baik, makin luas pintu ilmu. Jadi orang yang ada harta, ada duit, buat baik dengan jalan itu. Nak perlu banyak je, tak payah. Sikit pun tak apa, tapi istiqamah. Buat baik. Buat baik ni tak payah tunggu orang suruh. Tak payah tunggu orang suruh, tak payah tunggu diperintah. Maka tanamkan dalam jiwa sentiasa nak buat baik. Buat baik dengan orang, buat baik dengan makhluk Allah. Tak payah nak disuruh. Sebab antara jalan terbukanya pintu ilmu itu dengan jalan berbuat baik. Bahawasanya jadi syukur atas nikmat akal dan ilmu. Jadi bila buat baik, tanda kita syukur atas nikmat akal dan nikmat ilmu. Ada ilmu, lalu Allah berikan petunjuk untuk buat baik, dah ada petunjuk, buat baik. Ada akal, berfikir untuk buat baik, buat baik. Jangan tunggu orang buat baik dengan kita. Kita buat baik dengan orang dulu. Jangan tunggu dia tak buat baik dengan aku pun, dia tak pernah bagi aku pun. Jangan macam tu. Buat baik. Buat baik, buat baik, buat baik, dan terus buat baik. Jangan jadikan ilmu itu mengatasi, jangan jadikan akal itu mengatasi ilmu. Kita ada ilmu, tapi akal ini mengatasi ilmu. Biar ilmu yang mengatasi akal. Bila akal mengatasi ilmu, itu bila pandai, dia akan memandai-mandai. Maka dia berhukum mengikut kehendak nafsu dia, sesuai dengan kehendak diri dia. Kita tak mau macam tu. Kita nak yang bersesuaian dengan kehendak ilmu, iaitu kehendak Allah dan Rasul. Dan bahawasanya syukur atas nikmat akal dan ilmu itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Syukur atas nikmat ilmu, iaitu dengan buat amal soleh.
Syukur dengan nikmat akal, berfikir untuk berbuat amal soleh. Fikir cara mana aku nak buat baik. Ada ilmu, ini jalan buat baik, petunjuk dah ada, akal kena fikir bagaimana aku nak buat amal soleh. Macam tu. Jangan dah ada ilmu sekadar ada ilmu. Ada ilmu saja tapi tak boleh nak buat baik. Akal tak berfungsi. Akal cuma berfungsi pada kehidupan dunia, bukan nak buat baik. Tapi fikir dan terus fikir hal dunia yang tinggalkan. Kemegahan, macam mana nak tambah, nak tambah dunia, nak tambah kemuliaan, nak tambah itu dan ini. Walhal dunia dah semakin hancur. Maka akal ni jadi ahli ilmu yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Itu yang kita nak macam tu. Dikatakan, berkata Abu Hanifah, hanya sesungguhnya aku dapat akan ilmu itu dengan memuji akan Allah dan syukur akan dia. Abu Hanifah itu amalan dia apa dia? Amalan dia sentiasa memuji Allah. Nampak siapa yang memberi ilmu tu, memandang kepada yang mempunyai hakikat ilmu adalah Allah. Jadi bila kita ada ilmu dan semakin dekat dengan Allah, Allah buka lagi. Sebab orang yang bertakwa ni dijanjikan oleh Allah ilmu, selain daripada dijanjikan hal dunia, dijanjikan hal akhirat. Itu dia. Dan syukur akan dia, maka tiap-tiap aku dapat faham dan taufik akan daku atas fiqh dan hikmah, maka berkata aku alhamdulillah, maka bertambah ilmuku. Maka tanda syukur pada lisan itu mengucap tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah ni nak praktis pun susah. Lepas makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, selamat alhamdulillah, lepas daripada penyakit alhamdulillah. Kita nak beramal yang kecil ni pun susah. Dapat buang air kecil, buang air besar alhamdulillah. Benda tu nampak macam kecil, tapi inilah amalan ulama. Yang kecil ni tadi dia tak tinggalkan. Kalau kita boleh jaga perkara yang kecil, insya-Allah kita boleh jaga perkara yang besar. Kalau yang kecil kita ambil berat, yang besar jadi kita akan ambil berat. Dan demikianlah sayugia bagi penuntut ilmu bahawa istighal dan ghalib ia dengan syukur akan Allah, dengan lidahnya dan hatinya dan anggotanya. Penuntut ilmu kena sibuk dan biasakan bersyukur. Tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan lidah. Dengan lidah macam mana? Tahmid, alhamdulillah. Hatinya, macam mana kita rasa bersyukur dengan Allah. Anggotanya, iaitu berbuat baik dengan setiap nikmat yang ada telah dikurniakan oleh Allah padanya. Dan hartanya, syukur dengan nikmat harta. Dapat makan, mudah urusan, diangkat masalah, kena syukur dengan Allah. Betul kena syukur. Selamat daripada fitnah, dapat hidayah dan taufik, diberi petunjuk. Cepat-cepat bersyukur dengan Allah. Jangan tunggu dapat banyak baru syukur. Nikmat yang sedikit ni pun kena syukur. Jangan tunggu dapat banyak nikmat yang besar baru syukur. Abi sepanjang Abi jadi driver almarhum, setiap kali dia sampai satu tempat dia mesti sebut alhamdulillah. Setiap kali bila Abi bawa dia, bawa almarhum kuliah, setiap kali dia sampai satu tempat alhamdulillah.
setiap kali, ya. Dan bahawa i'tiqad ia bahawasanya faham dan ilmu dan taufik daripada Allah. Kita kena pegang. Yang memberi faham, yang memberi ilmu, yang memberi petunjuk adalah Allah. Kalau Allah tak hendak, kita tetap tak hendak. Ada orang yang dibagi ilmu tapi tak dibagi kemuliaan ilmu. Dibagi je ilmu. Itu yang Nabi sebut, orang Yahudi ada yang hafal Quran. Orang kafir ada yang hafal hadis. Tapi tak dibagi petunjuk. Tak dibagi petunjuk, tak dibagi faham, tak dibagi iman. Makin ada ilmu, sepatutnya iman kita makin kuat. Makin kuat, makin kuat. Kita jadi makin takut dengan Allah. Dan menuntuti ia akan petunjuk daripada Allah dengan berdoa daripadanya dan merendah diri kepadanya. Minta petunjuk Allah, doa, rendah diri, jangan rasa diri itu bagus, sebab hakikat kita memang tak bagus. Bila kita kenal Allah Ta'ala, jadi kita sedar. Jadi ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah. Bila kamu rasa nikmatnya kebaikan itu, kamu kena terus berusaha untuk berbuat baik, sehingga Allah kurniakan kepada kita kelazatan, kemanisan berbuat baik. Macam kita kena tanya, kita beriman tapi pernah tak rasa manisnya iman? Kita beriman tapi pernah tak rasa manisnya iman? Manisnya buah pelang rasa, buah rambutan rasa, manisnya Islam rasa. Manisnya Islam. Itu sahabat dulu, dia rasa manisnya iman dan agama, jadi dia tak lepaskan agama. Kita kadang-kadang pasal sedara lepas agama. Apa nak buat? Apa nak buat? Kita lepaskan agama. Agama kata tak boleh, tapi sebab adik-beradik kita lepaskan agama. Apa nak buat? Itu almarhum dulu pernah cakap, besok kita dilempar dalam neraka, apa nak buat? Dalam dunia kita selalu cakap macam tu, apa nak buat? Sebab kita tak merasakan akan manisnya iman, akan manisnya Islam. Itu sahabat-sahabat dulu, dia tak lepas, tak nak lepas. Rasa manisnya tu tak nak lepas. Hidup ni manis dengan agama Allah, tak nak lepas. Sebab itu iman tu makin kukuh, iman tu makin kuat, tu tak lepas. Macam mana pun dia tetap nak duduk di dalam agama. Sebab dah yakin dia, bila dah manis dengan agama, manis dengan iman, ketika itu dia dah yakin lah betul-betul. Itu dalam ilmu usul ada kamalul yakin, sempurna yakinnya dengan Allah. Kerana bahawasanya ahlul haq, iaitu ahli sunnah wal jamaah, menuntuti mereka itu akan yang sebenar daripada Allah, yang al-haq, al-hadi, al-mubin, al-asim. Allah yang mana? Yang sebenar. Yang mana? Yang memberi petunjuk. Yang mana? Yang nyata. Yang mana? Yang memelihara.
maka memberi petunjuk ia akan mereka itu dan memelihara ia akan mereka itu daripada sesat. Jadi Allah pelihara daripada kesesatan, segala fitnah. Itu Nabi kata besok akhir zaman umat aku akan berpecah kepada 73 firqah. Satu je selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Lain semua pecah. Dan ahli dalalah, iaitu mereka yang sesat. Heran mereka itu dan tercengang mereka itu dengan pandangan mereka itu, dan akan mereka itu menuntuti mereka itu akan sebenar daripada makhluk yang lemah. Bila sesat, tak nampak Allah, yang dia nampaknya makhluk. Jadi buat apa pun semua kerana makhluk. Buat apa pun, bila dah sesat, dah tak nampak Allah, walhal Allah aja, Nabi aja, semua lillahi ta'ala. Buat apa? Semua nak kerana Allah. Tak rugi pun. Orang dulu dah lalu dah. Ulama-ulama dulu dah lalu dah. Mereka buat semua kerana Allah. Allah selesaikan segala urusan kehidupan mereka. Buat semua kerana Allah. Mengaji, mengajar, apa pun, semua kerana Allah. Jangan buat lain. Dan iaitu akal, kerana bahawasanya akal itu tiada dapat ia akan sekalian perkara. Seperti mata tiada nampak ia akan sekalian perkara. Akalnya tak nampak akhirat, matanya tak nampak akhirat. Bila dah sesat, tak nampak hakikat ilmu ni tadi, tak nampak hakikat segala perkara. Tak nampak. Akalnya asyik fikir macam mana nak cari dunia, nak tambah dunia, nak tambah makhluk lah tu. Tapi tak fikir macam mana aku nak dekat dengan Khalik. Macam mana aku nak dekat dengan Khalik. Tak salah, cari dunia tak salah, tapi jangan cari dunia tinggal Allah. Yang salah yang tu. Kita buat hal dunia tapi tinggalkan Allah, yang ni salah. Salah. Sebab Allah perintahkan macam tu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ingat Allah banyak-banyak. Ambillah. Allah perintahkan cari rezeki. Ambil. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, pergi mana-mana tempat nak niaga, nak apa. Tapi jangan lupa Allah. Umur makin meningkat, makin tua, makin besar. Tapi amal ibadat tak ada. Dunia dah makin ujung. Dunia ni jalan. Umur dunia ni jalan. Itu yang bila kita baca tentang hadis akhir zaman, yang mana berlakunya tertangguh haji itu selama 2 tahun. 2 tahun tertangguh. Lepas tu baru boleh pergi haji. Habis tak adalah nak buat andaian apa-apa. Kalau ikut hadis tu, tahun depan selesai wabak. Tahun lepas, tahun ni, tahun depan selesai. 2 kali tertangguh haji.
Tapi Nabi pesan, pada ketika itu telah zahirnya Ya'juj dan dah keluar dah Ya'juj Ma'juj. Tapi belum masa diruntuhkan Kaabah lagi, lambat lagi. Tapi dah zahir. Wallahu alam lah kan. Kalau ikut hadis tu macam mana kita tak tahu. Kita bukan ulama hadis, kita bukan pakar hadis kan. Tapi kalau ikut hadis tu macam tu lah. 2 tahun tertangguh haji, lepas tu baru boleh buat haji. Orang boleh pergi haji macam biasa. Wabak habis. Tertangguh tu sebab wabak. Wallahu alam lah. Apa yang Nabi sebut kita tak tahu. Kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Kita Nabi kata, apa yang berlaku ini menjadikan kita bertambah yakin dengan Allah. Tambah yakin. Tambah yakin, tambah kuat iman, tambah kuat iman. Bukan tambah lemah iman. Kuat iman. Iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ini orang mukmin. Maka didinding akan mereka itu Allah halang. Matanya tak nampak benda baik, dihalang. Macam manalah ada kebaikan di keliling dia, mata dia takkan nampak. Sebab dah dihalang oleh Allah. Akalnya dihalang untuk buat baik. Dia jagalah. Jadi tak boleh dia duduk tempat kebaikan, majlis yang baik. Dia tak dapat duduk. Dia dihalang oleh Allah. Ini yang kita takut. Bila kita dihalang oleh Allah. Di dinding ni maksud dihalang. Dihalang. Di dinding makna dihalang. Allah tak bagi kebaikan. Walaupun kita tahu. Walhal kalau macam majlis ilmu kan, orang yang duduk di dalam majlis ilmu diampunkan oleh Allah dosanya kerana dapat selawat daripada malaikat. Dan Nabi ibarahkan majlis ilmu ni seumpama apa? Seumpama taman daripada taman syurga. Tapi kalau Allah tak bagi, tetap tak bagi. Dia bagi kita benda dunia. Dia bagi kita benda dunia. Disibukkan kita dengan benda dunia. Lalu didinding kita daripada benda akhirat. Akan mereka, dan lemah mereka itu. Dia lemah. Tak dapat ilmu, tak dapat kebaikan, tak dapat. Allah lemahkan mereka. Kenapa? Allah hijabkan. Satu dia tak pernah minta. Dia tak nak jadi orang baik. Dia tak. Sebab apa? Sebab dia rasa orang baik. Jadi tak payah. Rasa baik. Jadi tak payahlah. Padahal dia lupa bahawa macam mana kedudukan kita pun tak boleh lari. Tetap kita hamba Allah. Dan sesat mereka itu, dan menyesatkan mereka itu. Bukan sekadar sesat, jadi menyesatkan orang lain. Ada sesat. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Kita lindung dengan Allah. Daripada ditegah oleh Allah dari berbuat kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Artinya siapa yang kenal ia akan diri, maka sesungguhnya kenal ia akan Tuhan. Maka apabila kenal ia akan lemah dirinya, kenal ia dan mengetahui ia akan kuasa Allah Ta'ala. Bila dia nampak diri dia lemah, nampaklah yang kuat itu Allah. Jadi dah tahu lemah,
kenalah minta tolong, tapi kita tak minta tolong. Betul Abi kata jangan tinggal. Alhamdulillah lah madrasah kita tak tinggal lagi. Ya Riyasal Mustaghisin aghithna wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Tak tinggal. Kalau kita sedar. Sebab itu zikir ni, dia kalau kita zikir macam tu, dia cuma jadi zikir. Ya. Tapi kalau kita berzikir dengan hati sebagai seorang hamba, dia akan datang natijah cepat. Kita baca. Ya Ghiyasal Mustaghisin aghithna, ya Ghiyasal Mustaghisin aghithna. Hati kita ni mengharap pertolongan Allah. Tapi kalau baca aja Ya Ghiyasal Mustaghisin aghithna, ya Ghiyasal Allah, dia jadi zikir. Pahala dapat tak? Tetap, sebab berzikir dapat pahala. Sebab itu adanya harapan ataupun roja, harapan untuk ditolong oleh Allah. Tapi kena ingat, pertolongan itu jangan kita hanya meminta pertolongan dunia sahaja. Pertolongan dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Oh betul. Barulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Minta dunia akhirat. Nah, jadi bila kita kenal diri kita lemah, nampak yang maha kuasa Allah, dan tiada berpegang ia atas dirinya dan akalnya. Bila dia nampak dia lemah, ketika itu dia tak adalah berpegang dengan diri dia, akalnya. Orang lemah. Orang pandai berenang pun lemas. Kalau orang tak pandai berenang, lagilah lemas. Yang pandai berenang pun boleh lemas, apatah lagi yang tak pandai berenang. Jadi yang tak akan lemas siapa dia? Tapi bila kita pandai berenang, kita pun belagak. Aku tera berenang. Dia lupa. Ada pula perkara bila duduk dalam air. Apa dia? Matilah. Ketika dia berpegang pada diri dia, aku hebat berenang, lupa yang melemaskan itu dia pegang dengan diri dia. Dia lupa lah. Ini kata berpegang dengan diri. Sebab rasa diri itu hebat. Sebab itu orang yang alim, dia takkan rasa dirinya alim. Sebab apa? Sebab pada manusia ni sifat dia berubah-ubah. Boleh tahu, boleh lupa. Maka yang memberi lupa itu Allah. Jadi dia sentiasa tak pegang dengan diri dia, tak pegang dengan akal dia. Yang dia berpegang dengan Allah. Ini hebat orang alim macam ni. Barulah ahli ilmu. Bahkan tawakal ia atas Allah Ta'ala. Serah dengan Allah. Dah orang lemah, serahlah dengan Allah. Orang tak tahu, serahlah dengan Allah. Ini bila rasa semua tahu, itu yang mula belagak, mula sombong. Saya tahu. Last sekali bila tak boleh buat, malu. Dah tak boleh. Mula-mula belajar saya boleh. Rupanya dia terlupa yang makhluk ni lemah, yang berkuasa
maka iaitu memada akan dia dengan memberi petunjuk ia akan dia kepada jalan yang betul. Jadi bila tawakal kepada Allah, menuntut ia akan daripadanya akan yang sebenar. Bila dia serah dengan Allah, dia menuntut jalan yang sebenar. Siapa-siapa yang bertawakal di atas Allah, siapa yang serah diri kepada Allah, maka iaitu memadai akan dia dan memberi petunjuk ia akan dia kepada jalan yang betul. Sebab itu Habib selalu cakap, belum tentu ada ilmu boleh betul. Belum tentu ada ilmu buat benda betul. Sebab yang menunjukkan jalan yang betul ini Allah, yang beri taufik hidayah walaupun ada ilmu. Sebab itu kadang-kadang kita ni tahu tapi tetap buat salah. Sebab apa? Sebab dah didinding oleh Allah. Sebab kita rasa aku tahu, terlupa yang mempunyai hidayah dan taufik itu Allah. Dan siapa-siapa yang ada baginya, maka jangan penyayang ya. Siapa ada harta, jangan sayang. Iaitu ahli ilmu, antara sifat dia tak sayang dengan harta. Kita ahli ilmu. Iaitu almarhum ni, antara amalan dia, dia suka sedekah. Dia sedekah tu dia tak kira dia jumpa orang India ke China ke, mana-mana dia jumpa, nampak orang susah dia bagi, nampak dia bagi. Itu almarhum. Habis memang Abi nampak sendiri, tapi lepas dia meninggal 2-3 hari, ramai orang yang bukan Islam datang jumpa Abi. Itu haji yang banyak bagus, selalu tolong saya. China, India, bukan orang Melayu Islam. Dan sayugia itu kena belajar memberi. Jangan nak terima aja. Jangan tahu nak terima, bagi tak pernah. Belajar bagi, belajar nak berkat hidup, belajar bagi. Belajar, nanti Allah bukakan jalan-jalan yang kita sendiri tak tahu. Ni yang kata min haitsula nahtasib. Jalan yang kita sendiri tak sangka. Tapi orang tak percaya. Itu guru Abi dulu pesan, kata bab memberi ni jaga. Jangan sampai ada sifat bakhil. Jangan sampai waktunya sampai Allah kifarahkan atas kita dengan jalan harta. Dengan jalan apa? Diambil balik sebab kita tak menunaikan hak orang lain. Masa kita ada harta, kita kena ikut hak jirannya, hak adik-beradiknya, hak fakir miskinnya, lalu diambil oleh Allah balik. Dan sayugianya bahawa berlindung ia dengan Allah Ta'ala daripada penyayang, berlindung daripada kasih harta, kasih dunia. Ada harta memanglah tak salah, tapi jangan kasih, jangan sayang, jangan bakhil. Para pelajar, anak-anak Abi semua belajar,
Jadi orang yang tidak kasih dengan harta, selamat. Ya, dia jadi selamat. Ya, selamat hidup kita jadi berkat. Ya, jadi berkat walaupun sedikit. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Apa kata Nabi? Di manakah lagi penyakit yang terlebih bersangatan daripada sayang, penyayang, bakhil. Orang bakhil ni penyakit paling besar sekali. Bakhil, jangan kedekut, buang kedekut, buang, kedekut buang kedekut, buang jauh-jauh, buang jauh-jauh, tak guna pun, Dan adalah bapa Syekhul Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Halwani. Papa ia menjual ia akan halwa dan memberi ia akan fuqaha daripada halwa, dan berkata ia, berdoalah oleh kamu bagi anakku, maka dengan berkat kemurahannya dan i'tiqadnya dan kasih sayangnya dan merendah mendirinya, mencapailah anaknya akan barang yang ia mencapainya. Seorang ulama, dia nak minta anak dia jadi alim, dia pun sedekah. Habis dia dengan apa? Dengan merendah diri, bersedekah dengan merendah diri. Lagi satu, zaman sekarang ni kalau orang bagi sedekah, dia suka tangkap gambar. Dia ada dua keadaan. Satu, mengguris hati fuqara. Kita bagi sedekah, kemudian kita tangkap gambar orang yang kita bagi, takut mengguris hati fuqara. Orang kenal dia terima bantuan, jadi malu dia. Ini semua benda nak jaga. Pada kita mungkin tak ada bermegah-megah, kita selesai, kita tengok gambar, kata kita lah orang yang memberi, takut riak dan sebagainya. Alhamdulillah kita selesai. Tapi bagaimana orang yang menerima tu tadi? Buat muka dia dipertontonkan ramai orang, takut mengguris hati fuqara dan masa sakit. Benda ni ulama semua tengok. Lepas itu disebut ahli ilmu ni dobit amal. Dobitnya apa? Memperincikan amalan, memperhalusi amalan. Orang tak pandang kan, orang tak nampak benda ni, sebab alah tak apa, kita tak apa, bagaimana orang tu? Orang tahu dia. Betul. Itu semua benda nak difikirkan. Semua benda nak kena fikir. Dia malu tak kita buat macam tu? Kan? Allah, kata Islam tu indah. Dan sayugia pula bahawa membeli oleh penuntut ilmu akan kitab-kitab dengan sertanya dan mengambil upah ia akan menyurat, maka jadilah ia pertolongan atas belajar ilmu dan belajar fiqh. Dan sesungguhnya adalah bagi Muhammad bin Hasan harta yang banyak
hingga adalah baginya 300 wakil pada membicarakan hartanya. Kaya sangat dah ni. 300 wakil ni, 300 peguam sekarang. Maka menafkahkan ia akan harta sekaliannya pada ilmu. Dan tiada tinggal baginya suatu kain yang elok. Allah. Maka lihat akan ia oleh Abu Yusuf pada suatu kain yang buruk, maka menghantar ia kepadanya akan beberapa kain yang elok, maka tidak menerima ia akan ia. Maka berkata ia, dia kaya, kemudian dia infakkan hartanya pada jalan ilmu sampai dia pun miskin. Lalu Abu Yusuf nampak kain dia buruk, bagi kain baru, dia tolak. Bersegera olehmu bagi kamu, dan tempuh olehmu bagi kami. Dan mudah-mudahan sesungguhnya tiada menerima ia akan diitu, dan jika adalah menerima akan hadiah itu sunat sekalipun. Bersegera olehmu bagi kamu, apa? Sebab bersedekah tu so buat, kata dia, bersegera dan tempuh olehmu bagi kami. Rupanya dia nak tempuh jalan supaya tidak sayang pada harta. Itu yang dia tak terima, kerana pandang ia bahawa pada demikian itu menghinakan dirinya. Dan bermula menghinakan diri itu tiada harus, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'minin an yazillu nafsahu yazillu nafsahu. Bagi orang mukmin itu bahawa menghina ia akan dirinya, iaitu artinya tiada harus bagi orang mukmin itu bahawa menghina ia akan dirinya. Maknanya jangan sampai kita hilang maruah. Tapi jalan dia ni memang jalan, dia nak duduk tempat jalan orang yang tidak penyayang dengan harta. Ni jalan dia. Ada orang yang ini jalannya, ada orang ni jalan dia, ada orang yang boleh duduk jalan ni, ada orang yang dirasa tak boleh, macam Abi tak mampu, orang yang boleh tempuh jalan macam orang lain, masuk TV apa, Abi tak mampu nak tempuh. Takut nanti bila dah masuk TV nanti hati ni jadi rosak. Bukan Nabi kata orang masuk TV hati rosak, tak. Dia selesai sebab dia boleh. Abi tak boleh. Senang. Betul Abi, semua offer TV semua Abi tolak. 10 tahun dulu sampai sekarang, TV 1, Aswa Oasis, Aswa apa tak benda-benda lagi. Sebab Abi tahu diri Abi tak kuat. Orang lain kuat, dia orang yang kuat. Kita tahulah diri kita macam mana. Kalau kuat boleh tak merosakkan diri. Macam Abi tak kuat, jadi Abi tolak lah. Macam tu lah. Dan dihikayatkan bahawa Fakhrul Razi wallahu a'lam, jadi ulama-ulama dahulu macam tu. Jadi kenapa dia tolak itu tolak ini? Sebab dia nak menjaga dirinya. Dapat jaga. Sebab memelihara amal itu lebih susah daripada beramal. Kita dah amal susah-susah, tiba-tiba kita rosakkan amalan, rosakkan amalan, jadi susah lah, rugilah,
Biar orang tak kenal kita, tak apa. Tapi kita dikenali oleh makhluk di langit. Ya, malaikat kenal kita, bidadari sebut-sebut nama kita. Ya, di bumi orang tak kenal nama. Orang pun tak tahu, tak apa. Sebab manusia tidak boleh beri manfaat dan tak boleh beri mudarat. Yang kita takut, jika kita didinding oleh Allah akan kebaikan, kita takut kita tak dapat baik. Lepas itu ikutlah jalan-jalan ulama-ulama yang terdahulu, jalan mereka. Jaga semuanya, fiqhnya jaga, tauhidnya jaga, tasawufnya jaga. Jangan jaga fiqh aja, tasawuf tak jaga. Jangan jaga fiqh, tasawuf, tauhid tak jaga. Dalam pada kuat semayang, ragu dengan Allah. Ni macam mana ni? Macam mana ni? Tak nak macam mana lagi? Nak macam mana ni? Alah. Serahlah dengan Allah Ta'ala. Nak usaha dah tak boleh. Alah. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Berserah dengan Allah. Sebab apa? Kita berpegang, orang yang berpegang dengan ilmu tauhid, bahawa Allah Maha Kuasa. Pada ilmunya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala keperluannya. Itu sampai ulama sebut, sebanyak mana yakin kamu dengan Allah, sebanyak itu datangnya pertolongan Allah. Bila tak yakin, macam mana nak datang pertolongan? Dengan Allah pun tak yakin. Usaha kena usaha. Usaha ni wajib. Hati kena bergantung dengan Allah. Usaha kena usaha. Bila waktu kita boleh berusaha, usaha. Tapi ada waktu kita yang tak boleh berusaha. Macam sihat, bolehlah usaha. Time sakit, nak usaha apa? Nak baring atas katil, nak usaha apa? Ada jalan-jalannya. Jalan ilmu tu ada. Itu tiga ilmu ini kena dijalankan serentak. Fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya kumpul sekali, baru jadi mukmin dan muslim. Kalau tak kumpul sekali, nanti muslim aja tak mukmin. Kalau tak kumpulkan sekali, mukmin aja tak muslim. Bila mukmin aja jadi mukmin fasik. Beriman, tapi fiqh tak ada, tak semayang, tak itu, tak ini. Kena ada fiqhnya. Fiqh. Sekarang orang tinggalkan fiqhnya. Jangan kata tinggal tauhid, fiqh pun orang tinggal. Apa ramai anak-anak muda sekarang bertatu. Abi pernah jumpa. Pernah jumpa. Mula-mula Abi ingat orang bukan Islam. Tengok mak dia, orang kita pakai tudung, anak ada tatu. Terkejut bila Abi dengar mak. Fiqh dah tak ada. Bila pada fiqhnya tak boleh, tetap tak boleh. Bila fiqh tak ada, macam mana? Tauhid lagi, tasawuf lagi, serentak. Fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya impunkan, baru jadi mukmin dan muslim. Tinggal tak digaul sekali, tak dimasukkan kandungan itu, tak dapatlah mukmin dan muslim. Mungkin mukmin fasik, mungkin muslim tapi tak mukmin. Ada beramal semayang tapi tak beriman, nama dia munafik. Beriman tapi tak semayang, tak itu, tak ini, nama dia fasik, tak beriman.
tak jalan ke rukun Islam, kafir. Tiga-tiga sekali rangkum, selamat dalam hidup, dalam keluarga, dalam apa, dalam berilmu, ya, semua rangkumkan. Dalam berniaga, rangkumkan tiga-tiga, selamat. Baru jalan tu selamat, cantik, ya. Ada air sungai yang besar kita nampak, dia hasilnya daripada mana? Daripada mana Bang Usop? Yalah, atas bukit tu, daripada mana hasilnya? Hujan. Abang hidup dah lama pun tak tahu. Punca air atas tu mata air. Mata air di atas tu. Daripada beberapa mata air, dia turun jadi air terjun. Air terjun jadi mata air ni besar ke kecil? Abi kata benda tu kecil, tapi bila kamu jaga, dia akan menjadi suatu perkara yang ilmu. Tak payah banyak lah. Fiqh selesai fardu ain, tauhid selesai fardu ain, tasawuf selesai fardu ain, tapi himpunkan, dia jadi sungai yang besar. Pernah tengok air naik bukit? Mana pula? Air itu turun bukit. Last kali dia pergi mana? Laut. Pada sungai besar, dia jadi tak ada sempadan langsung. Bila kamu himpun, itulah tempat orang mukmin yang muslim. Pada sisi Allah, dia kecil je. Matai. Itu dia. Baik. Ingat itu. Kamu pergilah mana-mana. Dari punca mata air itu jaga. Mata air itu jaga. Sebab daripada mata air yang di atas gunung itulah terjadinya sungai yang besar, terjadinya masuknya ke dalam laut yang luas. Boleh Wan? Mata air jaga. Kalau mata air tak jaga, habis. Air, mata air. Tahu, kalau mata air ni, kalau orang kata makwu. Mata air. Kalau air, mata air. Air, mata air sama lah tu. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم إليك نشكو وإياك نرجو أن تدفع عنا البلاء والوباء والفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.